صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Pada katanya sunat tasbih. Sunat ghairu muakkad dah. Tak, situ dah. Ghairu muakkad dah. Dan sunat tasbih. Dan sunat tasbih yakni setengah daripadanya. Setengah daripadanya. Bukan semua, setengah dah. Dan setengah daripadanya dan setengah daripadanya yakni daripada sembahyang sunat tu, sembahyang tasbih sembahyang tasbih 4 rakaat, iaitu 4 rakaat. 4 rakaat habis tu. 4 rakaat. Dah. 4 rakaat tu dengan satu salam habis tu. 4 rakaat dengan satu salam. Dah. Sama ada dengan satu tasyuk ataupun 2 tasyuk habis tu dah. 4 rakaat dengan satu salam sama ada dengan 4 rakaat sama ada dengan satu salam ataupun 4 rakaat dengan satu salam sama ada dengan satu tasyhud ataupun 2 tasyhud. Gitu. Tapi segala hadis-hadis maknanya hak menunjuk, hadis yang menunjuk, mana hadis hak sabit atas sembahyang tasbih ni dah. Makna berkata beberapa orang ulama keadaan segala hadis-hadis hak sabit dengan sembahyang tasbih tu dhaif habis tu, dhaif. Nampak tak? Dhaif.
Dhaif apa tu? Dah. Berkata beberapa ulama yakni hadis yang sabit atas semaya tasbih ni dah. Berkata beberapa ulama keadaan segala hadisnya, hadis-hadis itu tentang menunjuk kata semaya tasbih ni dhaif. Dhaif. Yakni apa? Kata ulama tu hadis suha hasanun. Setengah ulama kata hadis dia hasan. Dah. Apa tu hasan? Sebab likasrati turuqihi. Kerana banyak turuk ni, banyak jalannya. Dah. Dan setengah katanya pula keadaan segala hadis tu maudhu' apa itu? Maudhu' ni palsu. Tu. Makna ada khilaf ulama itu dah. Tentang hadis hak menyatakan semaya sunat tasbih ni. Setengah ulama kata hadis dia tu apa dhaif. Iaitu dhaif tu wa hadisuha hasanun. Hadisnya hasan. Likasrati turuki, kerana banyak riwayat, banyak jalan riwayat dia betul. Nah. Dan setengah kata maudhu'. Kata Syekh Sihabuddin Ibnu Muhammad Abdul Rahman hak digelarkan dengan Abi Syamah Asy-Syafi'i. Katanya pada kitabnya. Dia kata dalam kitab dia lah. Yang bernama Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'i wal Hawadis. Al-Ba'ithu ala Inkari Bid'i wal Hawadisi. Ala bid'i wal Hawadisi. Kata Syekh Abi Syamah Asy-Syafi'i pada kitabnya, iaitu pada bab nak bicarakan semaya ke apa? Raghaib. Dah. Semaya raghaib. Semaya raghaib ni semaya asing lah. Semaya raghaib, semaya asing. Katanya Abi Syamah. Katanya Abi Syamah, maka semaya tasbih jika difardukan sahnya, yakni dah wajah sahnya, sah hadis tu adalah ia semaya tasbih tu daripada jumlah yang diistisnakan dia oleh syarak. Semaya tasbih tu adalah ia jumlah yang diistisnakan oleh syarak. Nampak? Ni perbahasan ulama ni. Ni. Padahal beberapa banyak jalan hadisnya tentang semaya tasbih ni, tetapi tiadalah sah suatu daripadanya daripada jalan hadis tu, kerana tiada suatu jalan daripadanya yang nampak jernihnya, nampak jernihnya dan sejahteranya jalan hadis tu. Dan jangan engkau terdaya dengan barang yang disebutkan dia barang ini hadis oleh Abu Daud pada sunannya Abu Daud, dan barang yang disebutkan dia barang oleh Tirmizi pada jami' Tirmizi, dan barang yang disebutkan dia barang oleh Ibnu Majah pada sunannya dalam Al-Hakim, dalam sunannya, dan Al-Hakim pada Mustadraknya,
Al-Hakim. Dan berhaki pada sunannya. Dan jangan engkau terdaya dengan barang yang dikarangkan dia barang oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Ahmad bin Ali, yang dihimpunkan padanya segala jalannya barang. Maka telah berkata Immah Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah pada sahihnya. Ni bapak ni lah, Ibnu Khuzaimah ni bapak muhadisin lah. Bab yang ni bermula semaya tasbih jika sah suatu hadis padanya semaya tasbih tu, maka tentulah jatuh syok pada hatiku pada hadis itu. Dan berkata Abu Ja'far Al-Baikili, tiada waris pada semaya tasbih itu hadis yang tetap. Dan telah disebutkan hadis sembahyang tasbih itu oleh Syekh Abul Farj pada kitab Al-Mawdu'at baginya, dan menjadikan hadis sembahyang tasbih itu daripada hadis yang mawdu'at, iaitu hadis palsu. Kerana segala jalannya hadis tu tiada sunyi daripada keadaan mauquf. Mauquf. Adalah tu. Itu kena ngaji mustalah hadis belaka tu. Apa mauquf ni? Hadis mauquf ni huwa ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Tu hadis mauquf. Habis dah. Hadis mauquf mana apa? Huwa ma udhifa ila sahabi. Tu hadis mauquf. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn, iaitu yang disandarkan kepada sahabat. Nampak tak? Perkataan itu disandarkan kepada sahabat. Disandar kepada sahabat. Mana? Daripada qaulin, perkataan ke, perbuatan ke, atau takrin atau pengiktirafan. Tu hadis mauquf. Sahabat lalu dah. Tu disandar kepada sahabat. Banyaklah cara dah bab hadis ni. Cuma nak ayat habis tu. Masalah tasbih ni tentang hadis bicara dia ada khilaf ulama dah. Jadi kita dah amal ni sama-sama semai tasbih ni kita dah buat tu. Makna kita berjalan di atas setengah ulama lah. Setengah ulama mengatakan wa hadisuha hasanun li kasrati turuqihi. Nampak tak? Hadisnya hasan. Makna baik. Kerana banyak sangat jalan periwayatan ni banyak bezo. Perawi dia ramai sangat. Siapa ulama setengah kan kata tak tahu pucuk mari mana. Jadi tak tahu pucuk tu ulama hukum tengahnya dah. Sandar ke sahabat je. Sandar ke sahabat. Tu. Orang sahabat patutlah kan sahabat juga. Tak ada sebut rawi ni gitu. Sahabat terus dah. Sahabat terus. Kalau mengikut model tu, memang model juga masa sahabat ni masa Nabi jamin syurga juga lah. Tidak gitu juga. Dia masalah hadis dia tidak gitu. Sahabat tu tak nafi lah kelebihan dia afdal sahabat tu. Dia nak ayat susah kena masuk mustalah hadis. Dia tak boleh nak faham juga sikat-sikat. Kena masuk cara halus sungguh. Kita pun tidak baru pakar. Boleh ayat cara tu je. Cuma kita ambil tahulah sebagai lalu. Maksudnya tentang sembahyang tasbih ni memang ambil tahu tentang hadis dia. Ada ulama termasuk bapak muhadisin tu, iaitu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah pada sahihnya. Ni dipanggil bapak muhadisin ni Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah pun mengatakan mana dia buat takdir, pada takdir jika sah suatu hadis padanya. Ni tentang bab mana sembahyang tasbih ni dah. Maka dah tentu jatuh syok pada hatiku pada hadis itu. Dia nak di situ maknanya dia ayat maknanya memberi faham bahasa pada di sisi dia tu hadis tu maudhu'. Tak sah hadis tu di sisi dia. Syarat dia tak cukup syarat. Nampak tak? Ada tu syarat dia syarat Tirmizi lain. Di sisi iman ni nak ayat hadis dia sah gini. Ada tu. Jalan dia. Ambil tahu gitulah.
Dah. Adapun tentang semaya lain tu, semaya ni lah ada khilaf ulama tentang sah. Tentang hadis dia tu dhaif atau maudhu'. Nah, dia dhaif lain yang betul. Hadis tiap-tiap hadis dhaif belum tentu dia maudhu'. Dhaif ni sebab kerana dia mauquf, nah. Sebab dia mursal. Banyak lagi lah. Rawi dia. Tak? Perawi dia tu sebab perawi dia tak siqah. Kadang matang dia. Mata dia tu ada kecacatan dah. Dengar je bab hadis ada lah tu. Tu dah. Matan tu ada kecacatan, lepas tu sanad pun ada cacat. Dah. Adalah perbahasan dia kena ngaji bab hadis pula tu, bab mustalah hadis. Tu. Jadi di sisi perawi ni ulama ni tak cukup syarat ni. Bila tak cukup syarat, dia hukum hadis ni dhaif lah. Nah. Dia hukum hadis tu dhaif sebab tak cukup syarat. Di sisi ulama ni, setengah ulama cukup syarat dia, maka dia hukum hadis ni tidak dhaif, hasan dan sebagainya dah. Jadi kesimpulannya dalam masalah bab semaya tasbih ni ada khilaf ulama muhaddisin tentang sah, makna tentang dhaif dan maudhu' hadisnya. Nak cara lebih pun bab hadis ni kena cari ahli dia sungguh. Biasanya bukanlah tok guru pondok ni dia tak pakar bab hadis. Memang orang pondok ni dalam bab hadis ni boleh kata banyak kelemahan lah, banyak kelemahan. Saya sendiri pun bab hadis ni saya lemah. Lemah. Dah. Boleh ayat sekadar tu je. Okey tak ngaji. Apa tu ngaji? Nah. Ngaji tapi nak ayat ke demo tu kita tak berapa nak tu. Tak apa nak cerak. Luah. Tak apa nak cerak. Kita tahu kalau demo ayat istilah kita tahu, tapi nak ayat ke demo tu kita tak cerak. Tak cerak. Cuma kita ayat ambil tahunya, kesimpulan kita ambil tahu sini tentang masalah hadis semaya tasbih ni ingat molek lah. Kalau lah orang kata tak lewat semaya tasbih hadis maudhu'. Bukan semua ulama. Setengah ulama hukum maudhu', setengahnya ulama segala hadis tu dia hukum dhaif. Dah. Setengah ulama pula hukum hasan. Nah. Jadi hadis tu dipanggil hadis apa? Hadis muttarib. Sebab dikhilafkan dia. Dhaif lah mana. Tapi tiap-tiap hadis maudhu' tentu dah dhaif. Apa tu? Hadis palsu tu dah dhaif. Tapi hadis dhaif tak nak hukum palsu lagi. Nah. Tapi hak maudhu' tu tentu dah dhaif. Maudhu' palsu memang lemah. Tapi hadis hak lemah tu belum tentu dia palsu. Tak hadis palsu dhaif. Bab dhaif ni banyak jalan. Banyaklah jalan dia. Kalau buka bab hadis ni tak habis. Tak habis bicara. Namun masa saya baca dia tak mustalah hadis budak-budak dulu, budak-budak. Siapa? Tak ada habislah belakang. Lepas tu cuti raya tu pas kita pun tak ada dah duduk di SMY. Dah. Pas tak ada asrama tak ada dah pakai tutup terus kita separuh jalan. Habis itulah. Tu sedikit. Tu sikit apa cakap sedikit maklumat bagi kita. Berbahas sikit lagi. Kita pergi sikit lagi. Nak we terah jelas lagi. Jadi kata Ibnu Khuzaimah, dia kata gitu. Dia kata dia Fadil tadi jika sah suatu hadis padanya tentang masalah semaya tasbih, maka tentulah jatuh syok pada hatiku pada hadis tu. Nah. Kata pula Abu Bakar Ja'far al-Baqili, tiada waris pada semaya tasbih itu hadis yang tetap. Tak ada waris. Mana tak mari. Tak ada datanglah mana tak mari, tak datang. Hadis tetap. Dan telah disebutkan hadis sembahyang tasbih itu oleh Syekh Abu Fard pada kitab Al-Mawdu'at baginya Abu Fard ya. Dan menjadikan hadis sembahyang tasbih itu daripada hadis yang maudhu'ah, palsu. Kerana segala jalannya hadis tu tiada sunyi daripada keadaan mauquf atau mursal
atau dhaif. Tu. Dah. Apa dia maudhu'ah? Maudhu', palsu. Itu bagi ulama, setengah ulama kata dah. Sebab apa? Jalan dia tak sunyi daripada mauquf. Sama ada hadis mauquf atau mursal. Hadis mursal. Dah. Ataupun hadis dhaif. Intaha. Dan berkata Ad-Daruqutni kemudian daripada ia sebutkan beberapa hadis bagi sembahyang tasbih itu, keadaan segala hadis itu tiadalah sabit suatu daripadanya, dan Ibnu Jawri telah dijadikan segala hadis sembahyang tasbih daripada segala hadis yang maudhu'ah. Tu masalah hadis dah. Itu masalah hadis. Ulama fiqh bahas. Masuk dalam sunat ghairu muakkad. Ulama fiqh bahas masuk dalam letak kat sembahyang tasbih dalam ghairu muakkad. Kalau tidaklah kata hadis tu tidak, makna hadis tu kalau semata-mata palsu, ada nescaya ulama tak letak habis tu hukum sembahyang tasbih sebagai sunat ghairu muakkad dalam kitab-kitab dia mereka. Bila khilaf gak tentang hadis ni, khilaf setengah kata hasan, setengah kata dhaif. Setengah ulama kata hadis hasanun li kasrati turutihi. Bermula hadisnya tentang bicara sembahyang tasbih ni ialah hasan kerana banyak jalan periwayatannya. Setengah kata dhaif, setengah kata maudhu'. Maka itu menjadi rahmatlah bagi kita. Siapa nak beramal, silakan. Ada. Lepas tu beramal atas dasar apa? Atas dasar hukum dia, kok pekoh sunat ghairu muakkad. Tu hukum. Dah. Tu ulama sendiri. Dah. Tu ulama. Hukum tu tak ada. Ghairu muakkad. Sunat ghairu muakkad. Dah. Kecek hadis lagu tu apa tu? Bab ulama hadis dia kecek lagu tu. Dia kecek tentang apa? Sanad-sanad hadis, turuk hadis tu ulama. Faham ulama fiqh? Ada di ulama fiqh. Bila dibicara tengok gini, hadis ni bila gini-gini, ulama fiqh ambil istimewa guna pakar. Dah. Bila hadis khilaf, ulama fiqh ambil gini-gini, ulama fiqh bukan ulama tidak mahir hadis juga. Menggunakan dalil dengan hadis juga dah. Jadi adalah cara istinbat tu ulama Syafi'i. Maka dia letakkan sembahyang tasbih ni lebat sunat ghairu muakkad. Selesai. Habis itu. 4 rakaat. 4 rakaat dah. Dan lainnya. Dah. Dan lainnya. Itulah 4 rakaat tu satu salam. 4 rakaat satu salam. Sama ada satu tasyuk ataupun dua tasyuk. Boleh habis tu. Satu salam 4 rakaat, satu salam 4 rakaat, satu salam lah. Dia biasa buat mana? Hak dia buat. Pemalai gaya buat. Buat dua-dua je. Kalau turut kitab ni kat tu lah. Yang 4 dia dah. Tu dan sunat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat tu dengan satu salam. 4 rakaat tu satu salam. Sama ada buat satu tasyuk ataupun buat dua tasyuk. Tu. Dah. Tu. Muakkad ghairu muakkad. Muakkad ghairu muakkad. Ni dah bicara bab muakkad dah. Ghairu muakkad dengan muakkad. Sunat mutlak. Habis situ. Selesai. Selesai situ. Kemudian pula sembahyang apa?
Dan lainnya ke? Mana lainnya? Lainnya itu seperti sunat zawal tu. Sunat zawal. Itu masuk kata lainnya. 4 rakaat tasbih, 4 rakaat dan lainnya iaitu seperti sunat zawal. Sunat zawal 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Sunat zawal. Sunat zawal ni sunat hak mengiringi gelincir matahari. Apa tu? Gelincir matahari. Bukan tergelam matahari, gelincir matahari. Pukul 12 tu sebelum zuhur. Ya, ya sebelum zuhur. Kita panggil sunat zawal 2 rakaat. Sunat zawal. Sunat zawal. Mana sunat yang mengiringi gelincir matahari. Mudah kecek bahasa Melayu. Ko Arab sunat zawal. 4 rakaat juga lah. 2 rakaat ataupun 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat. Waktu dia mana? Mengiringi gelincir matahari. Mengiringi gelincir matahari. Dan sunat dan sunat apa lagi? Sunat tahiyat masjid. Lainnya sunat tahiyat masjid betul. Sunat zawal, sunat tahiyat masjid. Tu masuk kata dan lainnya tu. Masuk dari kata dan lainnya tu sunat zawal, sunat tahiyat masjid. Cuma sunat tahiyat masjid ni dia makna hasil. Sunat tahiyat masjid ni, masalah sunat tahiyat masjid ni hasil dengan kita mengerjakan fardu. Serta diniatkan dia. Kita main fardu, apa itu? Main ke apa main zuhur? Nampak tak? Dengan kita mengerjakan hak fardu tu serta diniatkan dia. Niatkan apa? Sunat tahiyat masjid. Main fardu. Mana kita hipung? Boleh kumpul dia. Yo. Hasil. Tak apa dah. Hasil mana hasil? Hasil sunat tahiyat masjid tu. Dengan mengerjakan fardu. Serta diniatkan dia. Kalau kita buat asing, kita guna air dah. Ya, atau lebih afdal. Atau semaya 2 rakaat. Atau lebih. Semaya apa itu? Semaya sunat ke apa? Semaya ajak. Semaya sunat ajak. Asih juga. Semaya sunat ajak. Ada? Serta kita niat kan? Semaya sunat tahiyat masjid. Asih. Ada? Atau semaya 2 rakaat. Atau lebih ke? Hasil. Lepas tu gugur dia ke mana gugur? Gugur sunat tahiyat masjid. Gugur sunat tahiyat masjid. Dengan kita duduk. Duduk saja. Gugur. Masuk saja kita duduk. Duduk lah. Apa itu? Masuk kita duduk. Mana kalau kita masuk, lagi tak duduk, tak gugur lagi betul? Kalau kita masuk, dah. Kita masuk, kita duduk. Sekalipun duduk tu kerana kita nak mengambil wuduk sekalipun. Dah. Gugur. Gugur sebab dia panggil. Gugur sebab yang sunat kita buat semaya tahiyat masjid. Kita maknanya syarat dia kena masuk tu kalau duduk. Ada. Ya. Nak wi hasil tu. Nak wi hasil semaya sunat tahiyat masjid tu ada syarat dia jangan duduk. Dah duduk ke? Tu lah. Gugurlah tuntut teh tu. Tutup teh sunat tahiyat masjid tu. Tak asing dah lah. Kalau kita semaya pun tak asing dah. Nah.
Kalau kita duduk sekalipun ambil wuduk tu. Duduk ambil wuduk sekalipun. Gugur juga. Tuntut time dia panggil. Tuntut time sunat tahiyat masjid tu kalau kita duduk dengan mengambil wuduk sekalipun. Tapi kalau kita lupa habis tu duduk dengan lupa atau jahil tak gugur. Lupa ke jahil ke. Tapi kalau kita lupa, kita jahil tak tahu kalau duduk gugur lah tutup test sunat tahiyat masjid dah. Kita tak tahu lagi habis tu. Belum ada ni tahu habis tu. Tak tahu lagi tak? Tak tahu ni baru tahu tak? Mana sebelum pada ni tak tahu tu dipanggil jahil. Pergi masuk masjid duduk dulu lepas tu baru berasa. Baru berasa nak masjid. Tu tak gugur tu. Ni kita tahu dah. Tapi syarat juga. Jahil ataupun lupa tu dengan makna jika lama masuk. Jika lama masuk duduknya. Mana duduk lama baru teringat nak main masjid. Tu gugur dah. Jika lama masuk lah dia kait jika lama masuk. Duduk maya lagi. Itulah. Tu apa? Duduk lepas tu teringat makna tilik pada urufiah lah. Jika duduk ni lama tak? Kalau kira 5 minit duduk lama tak? 5 minit lama tak? Duduk tu. Pada lama dah. Lama gugur. Dah. Duduk cokoh 5 minit dah. Pada Azul duduk depan dia lama mana? Dia tunggu cokoh atas kursi lama. 10 minit lebih dah. Lama tak puasa? Lama tak puasa? Lama. Lama. Mana lebih kurang tu? Mana gugur lah. Dah. Nak dobek dia. Dobek lama masuk tu tilik pada urufiah. Pada uruf pula dah. Setahun ni 5 minit tu lama tak? Lama. Dah. Tu. Dah. Tu. Tu dah. Sekurang-kurang sembahyang tahiyat masjid tu 2 rakaat. Lepas tu ada hak tak? Ada hak tak? Tak ada hak. Sembahyang sunat tahiyat masjid tak ada hak. Tak ada hak sebanyak-banyak. Tapi dengan syarat. Tapi dia syarat buat dengan satu takbiratul ihram. Syarat dia betul. Dan lagi syarat harus dibuatnya lebih daripada 2 rakaat itu pada orang lain daripada orang yang masuk masjid. Tu. Maknanya dia tak ada hak berapa rakaat dah. Solat tahiyatul masjid ni. Tak ada. Maknanya syarat dia satu. Syarat dibuat akan dia dengan satu takbiratul ihram. Satu takbiratul ihram. Maknanya you boleh sambung Pak ni. Ya. Boleh. Tak ada hak buat. Tapi dengan syarat satu takbiratul ihram. Lepas tu lagi syarat dia harus dibuatnya lebih. Boleh buat lebih tu. Sama ada nak buat pak ke ne ke dah. Maknanya nak buat lebih daripada 2 rakaat tu pada orang yang lain daripada orang yang masuk masjid ketika khatib baca khutbah. Nampak? Ketika khatib baca khutbah. Maknanya kalau orang masuk dalam masjid khatib baca khutbah boleh buat 2 je. Tak boleh buat lebih. Apa? Sebelum ada tu boleh lah. Boleh. Tu syarat dia. Ingat. Dah. Adapun kalau orang yang masuk masjid ketika khatib baca khutbah, maka hukum dia haram. Hukum dia haram ia semaya sunat tahiyat masjid tu lebih pada 2 rakaat, hukum dia haram. Bukan harus dak. Haram hukum dia. Adapun orang hak lain hak masuk dah bukan ketika khatib baca khutbah harus buat lebih, tak ada hak 2, 4, 6, 8, 10 boleh, tak ada hak. Tapi syarat dia satu takbiratul ihram.
Lepas tu haram juga. Haram juga semaya tahiyat masjid ni ketika khatib baca khutbah Jumaat. Ketika khatib baca khutbah Jumaat ni, bagi orang yang telah ada dalam masjid sebelum khatib baca khutbah lagi. Mana khatib tak baca khutbah lagi ada dalam masjid. Lepas tu mana? Tu hari. Hak tadi kata khatib dengan baca dia baru mari. Haru dia semaya, tapi tak boleh lebih 2 rakaat. Lepas tu orang yang ada dalam masjid tu, khatib tak cukup dia ada dalam masjid dah. Pak, khatib mari. Bukan waktu tahrim. Ya. Tapi hari sebab apa? Sebab dia ada dah dalam masjid. Pak, khatib mari baca khutbah dia nak main. Hari. Jadi maksud kata gitu tadi, maksud kata apa? Sunat tahiyat masjid tu dengan mengerjakan fardu, makna apa hasil tu dengan makna dapat pahala lepas tu. Tapi gitulah. Nah, tanda gitu. Makna sunat tahiyat masjid tu, maka hasil sunat tahiyat masjid tu dengan mengerjakan fardu, yang ini sembahyang fardu serta diniatkan dia tahiyat masjid. Dah. Mana kapuh dah. Makna yang ni dapat pahala. Dapat pahala sunat sembahyang tahiyat masjid tu dengan buatlah apa tu. Buat apa-apa sembahyang pun. Tapi syarat sebelum duduk. Sebelum duduk. Kalau apa yang tu tak niat, tak apa dah betul. Apa tu? Tak niat, tak apa, tak serta niat. Masuk-masuk, mai pada zuhur pun. Ya, hasil, dapat pahala. Tapi syarat sebelum duduk. Jangan habis duduk. Dulu masuk duduk, lepas tu baru nak semayang apa? Lepas tu zuhur. Bisa kan? Itu tak hasil dah. Tak hasil dah pahala. Tak dapat pahala dah. Tak dapat dah pahala, sunat tahiyat masjid. Tapi kalau masuk, dah. Masuk, nak semayang pada zuhur. Tak buat tahiyat masjid dah. Walaupun tak niat sekalipun, dah. Dah. Tahiyat masjid tapi buat semayang pada zuhur. Ya, hasil pahala. Semayang pahala apa? Pahala sunat semayang tahiyat masjid. Nampak? Nah, boleh. Boleh juga betul. Makna sah. Dengan makna sah apa tu? Sah kapuh niat panggil dah. Kapuh niat ada. Kapuh lah dah. Kapuh sah. Sah. Tapi syaratlah semaya sunat saya masjid je. Sah kapuh niat lah. Mudah-mudahan kecek. Serta dapat pahala sunat saya masjid. Sah tu kapuh niat tu jika dengan apa semayang pun. Sama ada dia niat tu serta semayang fardu atau serta semayang sunat. Nampak betul? Dah. Jelas dah. Tu jelas. Lepas tu makruh dia. Makruh semayang sunat tahiyat masjid ni apabila kita ada rasa waham. Apabila diwaham akan luput semayang fardu apa itu. Nampak? Kita masuk masjid nak semayang fardu hak lewat dah habis dah. Last minute dah nak semayang asar ni. Mari waham dalam hati kita, kan buat semayang masjid kan? Luput semayang fardu habis tu. Daripada waktunya dah. Setara mana tu makruh tu. Walaupun satu rakaat sekalipun kita rasa tak ada waktu ni sekarang kalau semayang. Bila waham gitu, kita mari waham lagu tu dah. Tu makruh. Tu mari waham lagu tu. Makruh kita semayang tu. Dalam keadaan kita waham takut semayang fardu tu luput waktu dia dah. Walaupun satu rakaat. Ya.
Dalam keadaan kita sembahyang sunat tahiyyat masjid, dalam keadaan faham lagu tu, hukum dia makruh sembahyang sunat tahiyyat masjid tu. Panggil hukum aridi tu. Dia panggil hukum aridi yang mendatangi dah. Asal sunat. Haram sembahyang sunat tahiyyat masjid apabila kita cerak dah. Kita cerak dah kalau sembahyang sunat tahiyyat masjid ni luput waktu sungguh habis tu. Walaupun satu rakaat. Nampak? Walaupun satu rakaat. Hari tadi kita faham nah. Tadi kita faham ni macam waswah habis tu. Nah. Waham ni macam waswah lah. Kuat, tapi waswah ni kuat lagi. Kuat lagi, dia berat lagi pada waham. Tahqiq ni yakin tau. Cerak. Yakin. Mana kita cerak dah. Kalau sembahyang sunat tahiyyat masjid ni luput waktu. Walaupun serakaat dah. Kita cerak. Haram sembahyang sunat masjid. Haram. Hukum aridi dia panggil ilak dia. Ilak ana hafadu tu. Dah. Ilak hafadu tu. Kalau kita waham saja, waham makna tak cerak lagi betul, tapi waham dah nak mari berasa dah. Dah lah minit sangat dah. Nak buat juga tahiyyat masjid. Walhal buatlah sembahyang fardu hasil dah sunat dia. Dah. Ni nak ayat masalah. Rupa masalah. Lepas tu wa amal gapo walaupun sunat habis tu, ada. Tak ada ilmu, dah. Lerak juga. Lerak. Jadi kesimpulannya luput sembahyang sunat tahiyyat masjid tu dengan sebab duduk semata. Tak kira lah duduk tu kerana nak berwuduk sekalipun. Cuma ulama qaid dah lupa dengan jahil. Tapi syarat tu lupa jahil tu duduk tu tidak lama masa. Kalau lupa jahil duduk dah. Tapi duduk kerana lupa. Jahil. Tapi duduk tu lama masa dah. Pada uruhnya lama dah dudukmu ni. 5 minit dah duduk ni. Ada kalau goreng telur masuk dah ni. Gua masak nasi boleh makan kenyal dah ni. Lupa. Lupa. Makna tak asing dah lah. Pahala sembahyang sunat tahiyyat masjid. Wallahu alam dah. Habis itu. Kalau setengah-setengah kitab sembahyang tasbih dia sebut 2 rakaat juga. Satu salam. Setengah-setengah kitab. Kalau dalam kitab ni 4 rakaat. Satu salam sama ada 2 tahiyat ataupun 1 tahiyat. Setengah-setengah kitab agak sembahyang tasbih tu 4 rakaat. Dan yang afdalnya, afdal. Afdalnya rupa afdal. Hak tu 4 rakaat tu, hak tu apa? Hak tu harus buat tu apa tu? 4 rakaat 1 salat tu harus buat. Tapi afdalnya dah. Jika sembahyang pada malam. Dan yang afdalnya jika sembahyang pada malam, maka dia buat tiap-tiap 2 rakaat tu 1 salat. Tu afdalnya. Nampak tak? Kalau malam buat ada 2 rakaat 1 salat apa tu. Buat malam sembahyang tasbih. Tanda gitu. 4 rakaat sini sebab dia musannif letak 4 rakaat. Gapo dia 4 rakaat tu? Dan 4 rakaat makna kalau buat malam hak afdal 2 rakaat tu malam. Kalau buat siang hak afdalnya 4 rakaat 1 salat. Tu nak situ tu. Nak lagu tu. Nak lagu tu. Enggak dah? Tu. Tu. Atau yang sebut 4 rakaat tu, 4 rakaat. Patut afdal dia mana? Lagu tu Maknanya lagi 4 rakaat 1 salat. Itu afdal.
Tanda gitu. Ada baik gitu. Tak ingat dah. Kita tak ingat masalah juga ada ni. Dia sebut. Dan sunat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat tu afdal dia ke mana? Afdal kalau buat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. Kalau buat siang, afdalnya 4 rakaat, 1 salam. Tu. Dua rakaat 1 salam maknanya dua rakaat tu. Hak malam ni. Hak malam tadi afdal buat 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Buat dua takbir kira lah. 2 takbir. 2 salam. Tu afdal kalau buat malam. Kalau siang 4 rakaat je kok. Afdalnya 1 takbir, 1 salam. Sama ada dengan 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Nampak? Tu. Tu. Dah. Niat lagu tu lah niat. Niat dia gitu lah. Ada. Saja aku semaya sunat tasbih lah. 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau buat malam 2 rakaat, 2 rakaat dah. Kalau buat siang kat 4 rakaat hafzah sekali. Niat 4 rakaat. Lepas tu bacalah. Baca Fatihah, baca surah. Lepas tu bacalah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Baca apa? 15 kali. Tiap-tiap rakaat tu 15 kali. Baca 15 kali. Dan tiap-tiap rakaat, dan tiap-tiap iktidal, dan tiap-tiap sujud, dan tiap-tiap duduk antara 2 sujud tu ada duduk istirahat, dan tiap-tiap duduk tahiyat 10 kali. Tu. Awal-awal tu lepas pada apa tu? Lepas pada baca Fatihah. Lepas pada baca surah baca 15 kali. Lepas tu lepas pada 15 kali turun mana? Turun rakaat. Iktidal. Rakaat 10 kali. Iktidal 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud 10 kali. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar 10 kali. Masa kita sebelum turun rakaat je lepas pada baca surah 15 kali. Lepas pada Fatihah baca surah. Baca tasbih. Lepas pada surah tu tasbih. Tasbih 15 kali. 15 kali. Rakaat 10 kali dah. Iktidal 10 kali. Lain tu 10 kali. Lain 10 kali ya. 10 kali. Itu sebelum rakaat selepas surah lah. Baca surah 15 kali. Lain 10 ha. Jadi kira lah jumlah dia berapa? Berapa jumlah dia? Jumlah tiap-tiap 1 rakaat tu berapa? 75 lah. 75 kali tasbih. Lepas tu kalau 2 rakaat 75 kali 75 150. 150 kali 4 berapa? 150 kali 2 300 tasbih Ada nak 300 tasbih. Kalau dah. Jangan tu lah sebab tu 75 tu. Nak 1 rakaat tu. Yang 1 rakaat 75. 1 rakaat 75. 1 rakaat 75. Mana kalau 4 rakaat 300 tasbih dah. Sebab tu lepas pada Fatihah tu baca surah kita baca 15 kali. Hak lain tu 10 kali. Jadi sekalian 1 rakaat 75 tasbih. Habis itu. Ada orang nak masuk kereta ke? Saya parking situ tepi. Tu. Sadak dalam kitab fiqh dia tak bahas lah bab hadis. Tak bahas. Bab gitu. Cuma dalam kitab ni kitab kifayah je. Dia ada bahas sikit tentang hadis. Khilaf ulama tentang hadis. Warid tak ada warid. Setengah ulama kata hasil ke apa dah. Ada masalah ulama sebut lagu tu lah. Dalam kitab. Kita tu ulama je selamat. Rahmat dah tu. Ikhtilaful ummati rahmat. Berkhilaf-khilaf umat aku tu. Umat mana? Ayil mujtahidin. Ulama mujtahid. Bukan umat biasa tu. Ada. Berkhilaf-khilaf jadi rahmatnya. Mana ulama bila dia berkhilaf jadi rahmat bagi kita orang awam ni. Tahu tak? Jadi
Ada kelonggaran bagi orang yang suka beribadat untuk buat dengan bertaklid kepada ulama mengatakan sunnah juga sembahyang tasbih. Kan tak? Orang rumah akad dah. Habis itu, lepas tu. Dan apa lagi? Habis lah. Habis semaya apa tadi? Semaya tahiyat masjid. Habis tahiyat masjid, lepas tu. Habis semaya dan sunat wudu, iaitu sunat wudu tu. Sunat wudu dah. 2 rakaat ke betul dah. Belakang dah. Mana? Sunat wudu. Sebelum sunat musafir, sunat wudu dulu. Tak ada lagi ke? Sini dah sunat saja. Lepas pada sunat tasbih tu. Lepas tu? Dan sunat apa tu? Yang ni yang ditutup ke jemaah. Itu sunat 2 hari raya. Ada. Dan sunat. Mana? Tak ada lagi ke? Tak apa lagi sunat. Tak ada apa. Maya. Dan sunat duha dah, sunat tarawih dah kan? Ya, dan rawatib wal rumah akad 12 rakaat sudah. Dan sunat awabing sudah. Sunat mutlak pada malam sudah. Sunat mutlak sudah dah sebut kan? Tak lagi? Banyak dah. Pada malam tu. Dan sunat tasbih baru tadi. Dan sunat yakni sunat yang dituntut berjemaah pula. Hak tadi sunat yang tidak dituntut berjemaah. Nampak tak? Sunat yang tidak dituntut berjemaah. Ni sunat yang dituntut berjemaah. Dalam bicara sunat yang dituntut berjemaah, yang tidak dituntut berjemaah. Sunat muakkad, ghairu muakkad. Lepas tu sunat yang dituntut jemaah dengan sunat yang tidak dituntut berjemaah. Dan sunat yakni yang dituntut berjemaah itu sunat 2 hari raya dan 2 gerhana dan minta hujan dan tarawih. Ni yang betul Pak. Ni dia nak buat kesimpulan. Atas sebut dah kan? Atas sebut dah sunat gapo? Sunat gapo atas tu sebut? Fajar, sunat tarawih. Lepas tu sunat gapo? Sunat mutlak. Sunat awabing. Jadi nak ayat gini. Dan sunat yakni semaya-semaya sunat yang dituntutnya itu sunat 2 hari raya. 2 hari raya makna Aidilfitri dengan Aidiladha. Dan 2 gerhana, iaitu gerhana bulan, gerhana matahari. Dan minta hujan. Dan sunat minta hujan. Dan juga tarawih. Itu mana semaya hajat? Tak dituntut. Tapi buat berjemaah tu sunat tak? Hak ni sunat ni. Dan sunat yang dituntut berjemaah itu. Makna bukan kata semaya itu saja sunat. Berjemaah tu pun dituntut sunat. Adapun semaya hajat tu, semaya hajat tu sunat, tapi tidak dituntut berjemaah. Lepas tu kalau berjemaah tu apa hukum dia? Golek manusia kita hari ni, masyarakat kita duk buat. Dah. Kalau puak-puak Wahabi dipanggil bid'ah. Dituntut bid'ah dah. Dah. Kita bid'ah ni duk atas 5 hukum. Apa tu dah? Hukum ke apa? Hukum ni kita nak tahu hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah kadang tengok pada aridinya kadang jadi wajib. Jadi semaya hajat tu hukum dia sunat. Lepas tu berjemaah pada dia tidak dituntut. Bila tidak dituntut tak tuntut apa? Tak tuntut sunat. Berjemaah semaya hajat. Tapi di semaya itu sunat. Lepas tu berjemaah pada semaya hajat tu hukum dia apa?
Haruh. Ada haruh. Haruh. Mana sembahyang hajat ni kalau mu tak berjemaah pun tak boleh pahala. Mu jemaah pun tak boleh pahala. Tu sebenarnya ayat. Tapi diri semaya tu boleh pahala. Sebab apa? Semaya hajat tu sunat. Dah. Tapi berjemaah padanya tidak sunat. Tidak ditutup. Dah. Sebab tu sunat yang tidak ditutup. Berjemaah. Pahala jemaah tu tak ada. Tak ada. Sebab haruh jemaah haruh. Semaya hajat tu haruh je jemaah. Harus saja berjemaah. Dah. Harus saja berjemaah. Ada pun kena stesen tu bertilu. Kena stesen bertilu apa tu? Ada pun sembahyang sunat hari raya 2 rakaat dengan niat aku sembahyang sunat hari bertilu dulu. Kena stesen tu. Dia boleh stesen dah. Wallahu ta'ala a'lam. Ay alimun aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha